kemuliaan bagi Nabi. Istilah Nabi Yang khususiah kepada Nabi lah. Tapi ini lebih kepada membawa kepada kita berfikir dan hujah ke atas orang-orang yang menafikan tentang kelebihan dan istimewa Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian, saya ada sebuah kitab oleh Ustaz nak diwar-warkan pada hari ini tentang perihal Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Jadi kitab ini dikarang oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Ini asalnya daripada video pengajian tapi dibukukan. Asal buku ini adalah pengajian secara video, kemudian hasil inisiatif rakan-rakan Ustaz dikarang kembali. Buku ini menerangkan tentang hujah yang menerangkan tentang kelebihan atau kelebihan Nabi. Biasanya sekarang kita dengar ramai manusia zaman sekarang memperlekehkan tentang Nabi, mengatakan Nabi ini seperti manusia biasa, tak ada kelebihan, cuma dia diberikan mukjizat. Jadi buku ni menceritakan tentang apa kelebihan khususnya kelebihan Nabi SAW. Buku ini kalau nak dapatkan boleh dapat pada Ustaz, harga RM20. Tapi ini tak ada kan? Saya dah bawa 30 saja. Ada bawa 30 je hari ini, boleh ambil dulu. Boleh Boleh ambil dulu. Minggu depan boleh bayar insya-Allah. Jadi boleh jumpa pada Ustaz pada hari pada akhir pengajian insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwaab al-fahm wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa alayka min barikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. نويت التعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada ciri-ciri guru yang mursyid. Ciri-ciri guru yang mursyid. Jadi kita dah sebutkan awal-awal tentang beberapa perkara yang disebutkan oleh Tuan Guru tentang ciri-ciri guru yang mursyid. Disebutkan tanda-tanda guru yang sempurna ialah bahawa dia telah memiliki ilmu dengan kadarnya yang diperlukan. Kadar yang diperlukan ini iaitu yang berkaitan dengan apa dia, yang tidak terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dan tidak melebihi batasan apa dia, syariat. Dengan arti kata beramal tu dah pelik-pelik dah. Dia beramal tu dah macam kita tengok pun ini Islam ke bukan. Dia macam tu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid darin insyaallah ta'ala. Min tilka al-imarat ma qallaha al-Syekh Abdul Bari An-Nadwi rahimahullah ta'ala ala ilm al-Syekh al-Kamil أن يحمل من علم القدر الذي لا غني عنه، أن يكون محافظا على شريعة في العقيدة والعمل والخلق جميعا، أن لا يكون حريصا على الدنيا ولا يزعم لنفسه الكمال لأنه شعبة من حب الدنيا. Baik. Disebutkan di sini yang pertama, dia memelihara apa dia?
dia memelihara segala tuntutan syariat. Tengok, itu yang disebutkan memiliki ilmu dengan kadarnya yang diperlukan. Apa dia? Dia yang memelihara segala tuntutan syariat di dalam perkara akidah. Yang pertama di dalam perkara akidah. Kalau kita tengok dekat sini, memelihara dekat sini apa dia? Muhafazan ala syariah fil aqidah. Bila sebut memelihara dekat sini, apa dia? Muhafazan ini dengan arti menjaga. Jaganya itu bukan dengan seperti mana jaga tengok, tapi jaga dekat sini dengan erti beramal. Beramal. Syariat ini dia beramal. Baik. Yang pertama, muhafazah ala syariah fil aqidah. Pada akidah pun mesti mengikut syariat, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Dan apa dia? Wal amal. Juga maknanya syariat ini bukan berkaitan dengan akidah saja ataupun amalan saja, bahkan kedua-duanya. Wal amal wal khalq jami'an. Wal khulq. Apa dia? Iaitu tingkah laku ataupun akhlak. Jadi ini apa dia? Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta. Ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina hubungan ta'alluq qalbi, murakabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau apa dia? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dapat demikian, maka yakin dan pasti Allah Subhanahu wa taala itu melihat akan dikau. Jadi itu pada akidah, maknanya apa dia? Kita menyaksikan keagungan Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang betul. Kemudian wal amal. Ini wal amal ini watbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Watbi'is sayyi'atal ittaqullah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Baik. Kemudian wal amal. Jadi amal ini apa disebutkan? Watbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Nak kita ini jaga amalan diri kita. Apa dia? Segeralah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan, kerana kebaikan tersebut akan memadamkan dosa, akan memadamkan kejahatan. Jadi apa dia? Apa yang nak dituntut daripada hadis ini, iaitu beramal. Menjaga amalan kita. Tadi menjaga akidah, sekarang ni amalan. Amalan ini untuk siapa dia? Untuk diri kita. Untuk diri kita kerana siapa? Lillahi wahdah. Kerana apa dia? Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab itu semalam seorang Syekh Abdullah Subhi Al-Misri, seorang muqri. Sekarang dia adalah ketua kepada lajnah menyemak Al-Quran di Nashrul Quran. Dia ketua. Apa dia sebutkan?
tentang niat seseorang itu, amalan dia itu apabila dia melakukan sesuatu, apa yang diniatkan. Dia tanyalah seorang-seorang, ni niat saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni, ini kerana saya tak tahu baca Al-Quran. Tapi poin yang dia sampaikan apa dia? Kita jangan pernah lupa, niat yang paling pertama lillahi ta'ala. Selain daripada itu, niat yang bagus-bagus. Tapi yang pertama, niat mestilah lillahi ta'ala. Kalau niat kita itu kita bergantung, contoh kita katakan, sebab apa kau datang sini? Alhamdulillah saya datang ke masjid sebab Allah masih berikan saya kesihatan. Maknanya kalau kau tak sihat, kau tak datanglah. Atau alhamdulillah ada kesempatan datanglah Syekh. Kalau tak ada kesempatan tak datang. Kalau tak ada kesempatan tak datanglah. Tapi kalau lillahi ta'ala, semua penghalang-penghalang tersebut akan dapat segala alasan-alasan tadi dapat dijawab, dapat dia melepasi ataupun dapat dia melawan penghalang-penghalang tadi untuk dia datang, untuk dia belajar. Sebab apa? Lillahi ta'ala. Sebab lillahi ta'ala ni tempat pergantungan, tak ada alasan untuk orang mengelak daripada bergantung kepada Allah Subhanahu. Hatta kalau dia mengatakan pun, saya tak perlukan Allah, wa'alaikumsalam, dia tetap dia perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sebab apa yang ciptakan dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab itu ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini untuk kepada semua manusia, sama ada dia beriman ataupun tidak. Tetapi Allah tidak berikan iman ini melainkan tidak berikan di akhirat ini melainkan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, wal khulqu jami'an, serta berakhlak, tingkah laku. Apa dalam hadis Nabi SAW tersebut? Nabi sebutkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Maknanya, kalau seseorang itu menjaga takwanya, kemudian menjaga amalnya, kemudian menjaga akhlaknya, maka orang ini adalah orang yang bersifat dengan ciri-ciri guru orang yang mursyid. Dan guru yang mursyid itu macam tu, kita tengok dia memang orang yang bertakwa, sama ada dia bersendirian ataupun di tempat orang ramai, memang dia punya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Sebab itu setiap hari Jumaat, ittaqullah, ajak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dalam khutbah Jumaat tu selalu ingatkan kepada kita, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam Islam. Setiap Jumaat kita diingatkan. Kemudian mursyid ini menjaga amal. Dia menjaga amal. Kalau kita tengok waktunya sama je hari-hari. Macam Habib Omar. Habib Omar, kalau dia masih di Kota Tarim, Darul Mustafa, pukul 3 dia datang ke Darul Mustafa. Kemudian solat zikir sebelum subuh, lepas subuh, kemudian pengajian, setelah zikir lepas subuh pengajian sampai duha, kemudian solat duha. Hari-hari waktu dia sama, menjaga amal.
Sebab itu sebagian kita kemudian orang-orang yang lain pun jaga amal macam mana? Kalau dia datang ke masjid tu pukul 12 di hari-hari. Selagi dia ada duduk kat kampung tu, sebelum zuhur pukul 12 tu dia dah ada dah baca Al-Quran sampai waktu zuhur. Pukul 12 tu dia dah hari-hari macam tu bertahun-tahun. Dia jaga amal. Jaga amal ni bukan makna memperbanyakkan amal semata-mata, tetapi apa yang ada itulah dia jaga. Apa yang ada tu dia jaga. Bukan menunjukkan banyak amal. Banyak amal itu satu, tetapi yang paling penting jaga amal. Sebab tu di sini muhafadan, menjaga. Kemudian apa dia tadi? Berakhlak. Berakhlak ni apa dia? Satu tuntutan apa dia? Yang terperinci. Bahkan dia adalah bunga ataupun apa dia? Buah daripada akidah, buah daripada amal, iaitu akhlak. Sehingga tak dinilai seseorang itu sebagai orang yang berilmu kalau akhlaknya tak ada. Bahkan seseorang itu tak dinilai orang yang mempunyai akidah yang jelas kalau akhlaknya tak ada. Sebab akhlak ini menggambarkan peribadi seseorang, menggambarkan peribadi seseorang. Sebab itu disebutkan lebih baik orang yang tidak nampak berilmu tetapi adabnya tinggi daripada orang yang berilmu tetapi adabnya, akhlaknya jauh buruk, akhlaknya tidak baik. Maka apa yang orang yang macam ni bukan mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat, fitnah kepada agamanya sendiri, fitnah kepada dirinya sendiri. Baik. Kemudian itu 3 perkara dia menyebutkan. Ulama mengatakan apa dia? Dia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, hak ke atas Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menjaga hak ke atas dirinya, dan yang ketiga, dia menjaga hak ke atas umat, ke atas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 perkara. Apabila menjaga akidah, kemudian menjaga amal, kemudian menjaga akhlak. Allah bagi Subhanahu wa taala ni nak kita jaga tiga sudut ini. Akidah kita, hubungan kita dengan Allah. Amal kita, hubungan kita dengan diri kita. Akhlak kita, hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkara tersebut 3 tadi hendaklah apa dia? Bukan kerana apa dia? Tamakkan dunia. Nas'alallahu salam wal afiyah. Ada orang zahirnya masya-Allah, akidahnya, amalnya, akhlaknya, tetapi semua tu tujuan apa? Nak tamak kepada dunia. Sehingga apa dia? Putar belitkan ajaran agama ni. Putar belitkan ajaran agama. Berdalilkan Al-Quran dan hadis, tetapi tujuannya salah. Apa yang dia faham salah, sehingga membawa fitnah. Tapi tujuannya apa dia? Tujuan dunia. Takut hilang jawatan,
takut diambil apa dia, takut orang nampak dia ini apa dia, tak apa ni, lebih-lebih lagi apabila memegang jawatan, takut kehilangan apa dia, sumber-sumber kepentingan pribadi, sehingga fatwa yang dia fatwakan bukan lagi hasil daripada ilmu, bukan lagi hasil daripada apa dia, kajian-kajian ilmiah, tetapi fatwanya itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh apa dia, ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin yang menyeleweng, menyeleweng, yang apa dia, menggunakan hujah-hujah agama ini untuk apa dia, mengangkat mereka. Ada yang macam ni, bukan zaman ni sahaja, zaman Sayyidina Ali pun sudah ada. Zaman Nabi SAW pun ada yang perangai manusia yang macam ni. Ketika mana Nabi SAW setelah ketika Nabi SAW membahagiakan harta-harta rampasan ghanimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan ghanimah ini kepada orang-orang yang baru beriman, orang-orang yang baru masuk Islam, bagi lebih, sehingga ada seorang datang pergi jumpa Nabi, bukan jumpalah, ketika Nabi sedang memberikan itu, dia cakap apa? I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Wah, ini kacau. Suruh Nabi berlaku adil. InsyaAllah Nabi SAW pun tegur. Apa Nabi sebut? Siapa lagi apa dia, yang menjadi orang yang adil, yang paling adil, kalau aku tak adil. Erti kata, kalau Nabi ni utusan Allah, kalau Nabi tak adil, maknanya tak ada orang yang akan adil lagi. Orang ni sombong. Bila Nabi cakap macam tu, dia pun buat bodoh, dia keluar. Jadi perangai-perangai macam ni sampai sekarang ada. Konon nampak agama, tetapi daripada hawa nafsu mereka. Tak boleh apa dia, dibentangkan apa dia, perkara-perkara duniawi, habis gelap mata. Boleh tak engkau bertugas dekat sini jadi dengan kita orang, bertugas dalam jabatan kita orang, bagi engkau sebiji rumah, bagi engkau sebiji kereta, habis. Akhirnya itu yang bagi fatwa pelik-pelik, itu yang bagi apa ni, ajaran-ajaran yang syaz, pelik. Ulama-ulama lain tak cakap macam ni, dia je yang cakap macam ni, mengelirukan umat. Baik, jadi tiga tadi, menjaga syariat, menjaga akidah, amal dan akhlak. Tapi bukanlah dia ni juga apa dia, orang yang tamak dengan dunia. Kemudian dia tidak apa dia, dan dia pula tak merasa diri dia ini apa dia, sempurna. Makna dengan arti kata, bila dia dah beramal tu, alhamdulillah, masya-Allah, amalan terjaga. Tapi dia tak ada pula terasa, aku rasa aku ni dah soleh dah ni. Aku ni alhamdulillah. Dia berbicara memuji-muji dirinya sendiri.
Maka penyakit-penyakit sombong ni, penyakit-penyakit bongkak, penyakit-penyakit riak ni lahir daripada mana? Apabila merasakan diri itu lebih baik daripada orang. Apabila ujub, merasa apa dia, takjub dengan diri dia sendiri. Masya Allah, rupanya hebat juga aku. Rupanya aku ni Masya Allah, orang yang tak nampak aku, orang yang tak mampu menilai kebolehan aku. Lepas pada itu, bila dia dah rasa macam tu, habislah. Akan lahir riak, akan lahir takabur, akan lahir macam-macam, akan lahir apa dia? Buruk akhlak. Sebab itu, bila kita tengok kisah seorang yang abid 500 tahun menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala kata masukkan dia wahai malaikat dalam syurga kerana rahmatku. Dia pun terkejut. Rahmat engkau Allah, rahmat Allah. Aku tak nak masuk kerana aku nak masuk sebab amalan aku. Nak masuk sebab amalan. Yang pertama dia dah mula ujub. Yang kedua dia dah mula apa dia? Takabur. Yang ketiga dia dah mula apa dia? Riak. Kemudian yang keempat dia dah mula apa dia? Menunjukkan buruk akhlak. Jadi sebab itu kita kena hati-hati di dalam bab apa dia? Kemuliaan ataupun kelebihan yang kita ada. Kita sentiasa diajarkan kalau dekat Hadramaut sentiasa menyebutkan hadza min fadli rabbi. Kalau kita dipuji oleh orang lahir, kalau kita rasa diri kita ni ada satu kemuliaan, bahaya. Akan lahir ujub, akan lahir apa dia? Riak, sombong, iaitu takabur. Kemudian apa lagi? Buruk akhlak. Kemudian sum'ah. Ini akan lahir cepat dia membiak. Cepat membiak. Ujubnya pun dia akan lahir benda-benda itu tersebut. Kalau dia tak segera kembali kepada Allah, tak segera sedarkan diri. Sum'ah dia apa dia? Suka orang puji, suka orang cakap apa ni, mencari perhatian orang lain. Akhirnya apa dia? Dia tak fikirlah apa kelebihan yang Allah bagi untuk orang yang beramal sekian. Yang penting orang tengok aku, yang penting orang puji. Mungkin kita cakap yang zahirnya tak ada, tapi hati kita itu akan berpenyakit macam tu apabila bermula dengan apa dia? Kita merasakan diri kita ini ada satu kemuliaan. Sebab itu diajarkan adab dia, bila kita dipuji terus kita menyebut hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia daripada Tuhanku. Hadza min fadli rabbi, ini adalah apa dia? Pemberian karunia daripada Tuhanku. Baik. Sebab apa? Sebab perkara tersebut adalah cabang daripada cinta kepada dunia. Terasa diri sempurna, terasa diri ni tak sum'ah, akhirnya apa dia? Hakikat dia adalah cabang daripada cintakan dunia. Dia gunakan kemasyhuran dia tersebut untuk mengambil mengkaut keduniaan. Bukan mengambil kesempatan tentang kemasyhuran dia untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya kemasyhuran dia tersebut merosakkan dia. Bukan lagi memulia jadi sebab dia mulia, tetapi merosakkan dia. Merosakkan. Sebab itu sebahagian ulama suka dia tak dikenal orang. Suka dia biar dia dengan diri sendiri sahaja. Tak selesa kalau ada orang khidmat untuk dia. Tak selesa kalau ada orang bagi benda-benda benda-benda yang boleh merosakkan hatinya. Sebab macam kalau kita lihat contoh ini diceritakan oleh Tuan Guru sendiri tentang Habib Zain ataupun Habib Umar kalau tak silap. Apa dia yang berlaku? Orang nak bagi Habib ni kereta. Apa yang disebut? Terima kasih sebab nak bagi, tapi saya minta maaf kerana tak boleh menerima sebab kenderaan saya pun masih ada. Oh, kalau saya tak, bukan kata ni, boleh. Kereta saya ni pun dah lama dah ni, kelisa ni, balik-balik masalah je. Boleh, terima kasihlah tuan. Sebab apa ni, berikan kereta ni, insya-Allah saya pakai ni pergi kuliah sana sini. Oh, masya-Allah. Tak boleh, tawaran-tawaran dunia habis. Jadi ikhlas macam tu. Tak minta maaf, saya tak boleh terima sebab kereta saya ni masih ada. Masih boleh pakai. Kemudian lebih dahsyat lagi. Ada seorang Habib ni, saya tak sebutlah nama dia. Kereta dia dicuri. Bila dicuri kereta dia ni, orang-orang ni cari. Ada orang yang cinta, yang muhibbin, tolong carikan untuk Habib. Cari. Akhirnya jumpa. Tapi Habib dah tak kisah dah. Tak nak ambil dah pun kereta tu, tak apa. Dia kira dah selesai. Orang lain yang sibuk, mana nak jumpa pencuri ni. Habib buat tak tahu je. Tak ambil pun kereta tu. Dah jumpa tak ambil pun, biarkan. Kemudian orang yang cari kereta ni datang nak minta apa dia? Kalau macam aku dah tolong kau bagilah aku sikit sesuatu. Macam itulah. Nak balasan pula. Akhir dia apa dia? Habib ni cakap kat anak dia, kereta kau bagi kat dia orang. Kereta suruh bagi. Anak dia pun dengan sami'na wa ta'ana ambil kereta dia, bagi dekat orang yang cari tu. Kita masya-Allah ni luar biasa. Luar biasa memang. Orang yang memang ciri-ciri, memang orang yang mursyid. Kemudian apa dia? Minta maaf cakap bukan untuk maksudnya menyinggung perasaan guru-guru tahfiz ataupun guru-guru yang ada madrasah, tidak. Tetapi sebahagian daripada mereka ini rumah ni lebih besar daripada madrasah. Rumah ni lebih cantik daripada madrasah. Madrasah terbiar je. Sebahagian, tak semua. Tapi rumah ni Masya Allah. Tak nampak rumah cantik, tapi kereta Masya Allah. Nak kena apa ni, tak dapat Velfire, tapi nak kena jenis-jenis Honda, apa ni, kereta-kereta Volvo ke, Honda ke, kan? Kalau klise ni tak boleh, no kelas, tak ada kelas. Nak pergi kuliah pun dia kata malulah. Kereta tu kalau VIP tu tak boleh masuk lalu, kan? Kalau contoh lah. Tapi nak bagi tahu macam mana, bila dia ada madrasah tu, kepentingan madrasah tu lebih utama. Macam Habib Omar sendiri.
Al-Habib Umar ketika mana mendirikan Darul Mustafa. Ini diceritakan oleh senior-senior lama lah. Ketika mana masih makan, dah habis apa semua, datang anak Habib ni, apa dia, minta kepada pelajar-pelajar sisa-sisa makanan. Tanya nak buat apa? Ini makanan keluarga kita orang. Budak-budak bercakap memang jujur punya. Baru budak pelajar-pelajar semua nangis. Rupanya Habib Umar ni makan sisa-sisa pelajar. Khidmat untuk pelajar. Khidmat. Tanya nak buat apa ni makanan sisa-sisa ni? Ingatkan bagi makan kambing kan pun tak. Oh tak, inilah kita makan hari-hari. Ayah saya suruh ambil. Itu dia Habib Umar. Pergi pasar pun, pergi beli untuk pelajar. Khidmat untuk belajar. Kemudian ada satu hari itu, tetamu datang daripada luar negara. Musim sejuk. Semua orang tak tahu, semua selimut-selimut, semua keperluan untuk tidur apa semua bagi kepada tetamu. Bagi. Kemudian malam tu dengar je bayi menangis. Rupanya keluarga Habib Umar tak pakai selimut. Semua selimut tu bagi dekat tetamu ni. Macam mana tahu selimut tu keluarga Habib tak pakai? Sebab ada satu selimut tu bau bayi lah. Maksudnya budak-budak dah kencing ke apa kata. Habib Umar pun tak tahu. Tapi nak raikan tetamu ni, barulah orang yang datang tu malu betul kita susahkan Habib Umar ni. Tapi ini zaman dululah, awal-awal nak bina Darul Mustafa. Itu akhlak. Akhlak menjaga kepentingan umat, menjaga hak-hak apa dia. Yang penting apa dia untuk Allah, itu lebih diagungkan. Itu lebih diagungkan. Sebab semua tadi kalau tak dijaga, pokok pangkal dia cintakan dunia. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ini apa dia? Kepala bagi segala kejahatan. Maka sebab itu dilihat ciri-ciri guru mursyid ini, dari nilai dia daripada sini. Takwa dia, amal dia, akhlak dia. Baik. Kemudian dia telah pun pernah di dalam beberapa waktu mendampingi seorang guru yang sempurna. Maknanya dia ni pun penuntut ilmu. Penuntut ilmu, berdamping, berguru, belajar dengan seorang guru, ditarbiyah bertahun-tahun, ditarbiyah daripada zahir dan batin, ditarbiyah walaupun dah tak duduk madrasah, tetapi mendampingi guru-guru mursyid ini, guru-guru yang sempurna ini, mengikatnya dengan apa dia? Hubungan ini dengan hati. Dengan hatinya. Sebab itu kalau kita tengok di antara yang saya nampak dengan mata saya sendiri, para habaib ni, masyayikh Yaman ni, kelebihan yang dorang ada yang saya tengok, dorang tak lupa dorang punya pelajar. Datang Malaysia mesti cari pelajar dia yang walaupun yang 20 tahun lepas punya, masih dia ingat mana pelajar saya ni, dia ni orang Melaka, dia ni orang Johor,
Datang pergi Johor, cari tanya orang kat Johor, ada tak kenal orang ni nama ni? Ini belajar dengan saya dulu. Jaga apa dia? Guru mursyid itu tak lupa murid dia. Cari murid dia, dan murid pun sepatutnya macam tu. Tak lupa guru dia. Bina hubungan dengan guru. Jadi maknanya orang yang jadi guru mursyid ini pun adalah dia pun adalah manusia yang ditarbiyah. Bukanlah apa dia lahir lepas bertaubat gangster 50 tahun, baru bertaubat 4 tahun jadi masya-Allah jadi guru mursyid dah, tak ada. Jadi Syekh ni mengatakan, semalam ada satu Syekh Abdullah sebut, ditanyalah kepada kita ni, dah berapa lama hafal Quran? Dah berapa lama menghafal Al-Quran? Dah berapa lama baca Al-Quran? Dah berapa lama pandai baca Al-Quran? Alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun baru nak belajar. Tapi 2-3 tahun kita nak belajar Al-Quran ni, dia cakap, kalau belajar dengan Syekh tak sabar-sabar nak khatam. Bila nak khatam ni Syekh? Bila nak khatam ni Syekh? Kalau boleh cepatlah. Satu soalan dia bagi, dia kira Nabi SAW dapat wahyu bila? Umur 40 tahun. Wafat bila? 63 tahun. Nabi talaki Al-Quran dengan Sayyidina Jibril berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun talaki Al-Quran bersama Sayyidina Jibril. Kita baru sebulan dah tanya Syekh bila nak khatam. Baru sebulan dah tanya Syekh bila nak khatam. Nabi SAW talaki bersama Sayyidina Jibril ini apa dia? 23 tahun. Waktu Nabi muraja' Al-Quran ini bulan Ramadan. Jadi apa dia sampaikan? Jangan kita putus asa untuk belajar Al-Quran. Terus belajar. Sebab apa? Kalau cek balik pun baru berapa tahun ni kita belajar Al-Quran? Baru 9 tahun. Nabi 23 tahun belajar Al-Quran, baru sempurna Al-Quran. Ini kita Syekh kata baru 2-3 tahun, baru setahun kan, dah nak minta sijil. Bukan sijil apa, yang siap nak minta sanad lagi. Sabarlah, Syekh kata Nabi 23 tahun belajar Al-Quran. 23 tahun. Baik. Dia pun telah pernah di dalam beberapa waktu mendampingi seorang guru yang mursyid, yang sempurna. Jadi maknanya dia ni talib, belajar juga. Baik, kemudian para ulama dan guru-guru tasawuf sezaman dengannya adalah berbaik sangka terhadap dirinya. Anna yuhsinul ulama wal masyayikhah al-mu'asirun mansufun dhann nabi alladhina yubayi'unahu yusbah aktharuhum ahsan al-halah min haitsu at-tamassuk bisyar'i. Baik, apa dia? Para ulama dan guru-guru tasawuf sezaman dengannya berbaik sangka terhadap dirinya. Maknanya dia apa dia? Ini maknanya dia diakui oleh apa dia? Guru-guru yang ada pada zaman dia. Diakui. Maknanya kalau kita jumpa contoh, kita ziarah pondok ni, belajar mana? Saya belajar pondok ni. Masya Allah, Syekh ni bagus, Syekh ni istiqamah, Syekh ni orang berakhlak, Syekh ni orang yang beradab, Syekh ni alim. Maknanya diakui. Ini kalau kita pergi belajar mana? Masya Allah.
Wal'iyadzubillah. Kalau boleh carilah guru yang lain. Ni yang kita takut. Apa pasal pula? Janganlah kita tanya pasal. Maknanya kalau ada guru-guru yang ramai bagi nasihat, maknanya ada tak kena pada guru tersebut. Dia kata, contoh, baru nak belajar, boleh tak saya nak belajar sini? Boleh tu boleh, tapi kalau boleh cari tempat lain lah. Dia macam tu. Jadi guru mursyid ni pun diakui oleh guru-guru sezamannya. Maknanya tahu. Macam apa ni, guru kita pengarang kitab ni lah, tanya pondok ni belajar mana? Baitul Qura. Ente Baitul Qura, Masya Allah, ini tuan guru sekian-sekian. Maksud bukan dia je cakap, guru sekian-sekian pun cakap. Maknanya baik sangka guru-guru sezaman itu mengakui dengan apa yang dia lihat pada zahir, dan memang insya-Allah guru-guru mursyid ini zahir dan batinnya menjaga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sesiapa yang berbaiat dengannya telah berubah keadaan kebanyakan mereka itu kepada keadaan yang lebih baik dari sudut berpegang teguh kepada syariat. Maknanya siapa yang berbaiat, mengambil baiat ataupun belajar, menuntut, menadah kitab, menjadi murid, maka murid-murid perubahan demi perubahan akan dapat dilihat dari akhlaknya, dapat dilihat daripada adabnya, bukan saja ilmunya tapi dinilai daripada akhlaknya. Maknanya memang orang berubah. Kita tengok siapa dia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila nak habis ni, Masya Allah, rupanya ada lagi kat sebelah. Sebagai penutupan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa ni, subuh pun dah lambat sekarang kan. Syekh Abdul Qadir Jailani kuliah umum. Anak dia minta izin. Anak dia pun alim, minta izin. Apa dia? Nak takalam, nak menyampaikan ilmu. Masya Allah, sampaikan ilmu, alim. Alim. Tapi orang Masya Allah, Alhamdulillah, dengarlah, memang ilmu yang disampaikan. Lepas pada itu, Syekh Abdul Qadir pula bercakap. Cerita sangat simple. Apa dia? Dia kata ada cerita ni, kesian seorang ibu ni, seorang wanita ni, ataupun ada seseorang lah, dia beli ikan, beli ikan kan. Kemudian setelah dia beli ikan, kucing makan ikan dia. Orang semua menangis. Orang semua menangis. Wah, dia pun pelik. Kenapa ni? Lepas tu dia tanya bapak ni. Saya bercakap panjang lebar, orang biasa je. Sekali kan, ayah pula cakap macam ni, orang dah menangis-nangis. Tapi apa yang dia sampaikan, begitulah yang kita takut. Ketika mana kita ingatkan kita sedang menyimpan amal, tapi rupanya amal kita tak ada. Bila kita tengok tak ada amal kita. Dimakan dengan apa? Dimakan dengan dosa-dosa kita. Jadi itulah, kita takut, kita ingatkan kita dah ada simpanan amal, kita dah ada lauk, tapi tiba-tiba Masya Allah lauk tak ada. Tiba-tiba kita pergi akhirat, jumpa amalan, buku amalan, tak ada satu amalan pun yang kita ada dicatat. Wal'iyadzubillah. Kemudian sangat kurang keinginannya terhadap dunia. Wallahu a'lam. Jadi itu sebahagian. Besok lagi kita sambung.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang berakidah, orang yang beramal dan orang yang berakhlak. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wasabil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai tambahan sedikit, kitab ni dia sesuai dia menambahkan kita punya tentang pengetahuan tentang sifat khususiyah Nabi Muhammad SAW. Ini boleh dikatakan sebagai dalailun nubuwah, tentang dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, sebahagian orang dah jahil sangat dah. Kenapa perlu nak memuliakan Nabi sangat ni? Kenapa Nabi pun manusia, kan? Nabi pun buat silap. Oh, Masya Allah. Jadi jawapan dia kat sini. Jawapan dia dalam kitab ini. Kalau bagi kita tak boleh baca, tak boleh menulis, ni satu perkara yang menjatuhkan martabat, ataupun orang ni tak ada kedudukan lah, kan? Satu perkara yang mengaibkan. Tapi bagi Nabi SAW ini bersifat ummi, menjadi satu kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Jadi ini berkaitan tentang khususiyat Nabi yang diambil sendiri hujah-hujahnya, dalil-dalilnya daripada Al-Quran. Sebab apa? Ada orang yang bukan Islam mengambil dari Al-Quran untuk kononnya mengaibkan Nabi, kononnya untuk merendahkan Nabi. Tapi dia tak tahu pula ayat Quran yang menunjukkan kemuliaan Nabi. Dan ayat Quran yang diorang datangkan itu bukan menunjukkan kelemahan Nabi, tapi nak menunjukkan Nabi ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu yang sama Allah mengangkat, wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat engkau ini, mengagungkan engkau, memuliakan engkau. Dan laka dzikr, wa rafa'na laka dzikra, sentiasa disebut, sentiasa dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.